Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Kita bertemu dalam kelas Al-Quran tingkatan 1 bidang ulum Al-Quran, iaitu tajuk Nuzulul Quran atau penurunan Al-Quran. Penurunan Al-Quran bermaksud pemberitahuan atau penyampaian wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan lafaz-lafaz yang hakiki yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keterangan di sini bermakna bahawa penurunan Al-Quran itu bukanlah bermakna turun daripada atas ke bawah, kerana kalamullah tidak mempunyai pihak atas, bawah, suara dan sebagainya. Namun, yang dimaksudkan dengan penurunan Al-Quran ialah penyampaian wahyu kepada Rasulullah dengan perantaraan lafaz-lafaz yang hakiki. Lafaz itu mewakili arahan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu diturunkan kepada hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kalau dilihat dari segi cara untuk kita memahami bagaimana proses penurunan Al-Quran, semata-mata cara untuk memahaminya sahaja, bukanlah meletakkan pihak atas bawah dan sebagainya. Al-Quran diturunkan secara berperingkat-peringkat, iaitu daripada Allah Subhanahu wa taala dengan arahan membawa wahyu itu ialah malaikat Jibril alaihissalam, diletakkan di Lauh Mahfuz. Jadi Lauh Mahfuz secara sekaligus diturunkan pada malam Al-Qadar, malam Lailatul Qadr. Sekaligus 30 juzuk diturunkan secara sempurna. Kemudian diturunkan pula ke Baitul Izzah, iaitu ke langit dunia, bahawa diturunkan kali yang kedua dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, dan kemudian apabila sempurna 30 juzuk sampai ke Baitul Izzah sekaligus, kemudian barulah diberikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara beransur-ansur selama 23 tahun. Satu persatu diturunkan mengikut keadaan, masa, persoalan, keadaan dan sebagainya, sehinggalah sempurna penurunan Al-Quran itu, yang mana penurunan itu dibahagi kepada dua, iaitu diturunkan, disebut sebagai ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Baik, kemudian cara penurunan Al-Quran. Al-Quran diturunkan selama 23 tahun, iaitu 13 tahun di kota Mekah Nabi, kemudian baginda Nabi berhijrah ke Madinah 10 tahun selepas itu, dan diturunkan selama tempoh tersebut di kota Madinah Al-Munawwarah. Ia diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Jibril alaihi salam. Cara-cara Al-Quran disampaikan kepada Rasul melalui malaikat Jibril semata-mata. Baik. Kemudian kenapa Al-Quran itu diturun secara beransur-ansur selama 23 tahun? Tidak seperti kitab Taurat sekaligus turun, tidak seperti kitab Zabur, tidak juga seperti kitab Injil, tetapi Al-Quran ini turun beransur-ansur selama 23 tahun. Antara lain, kenapa Al-Quran itu diturunkan hikmah, diturunkan secara beransur-ansur. Pertama, memudahkan umat Islam menghafaz. Mudah kita hafaz, dan mudah juga para sahabat itu menghafaz Al-Quran. Turun 10 ayat, kemudian senggang antara satu ayat dengan penurunan yang berikutnya, ada masa yang agak sesuai untuk para sahabat menghafaznya sebelum turun ayat yang kedua. Kemudian yang kedua, dimudahkan ayat-ayat Al-Quran itu difahami. Apabila turun 5 ayat sebagai contohnya,
kemudian Nabi menghuraikan, mentafsirkan sebelum tibanya penurunan ayat yang berikutnya. Jadi ada masa mudah untuk para sahabat bertalaqi dan menerima huraian daripada baginda Nabi SAW. Yang ketiga, sebagai menjawab persoalan-persoalan yang ditimbulkan kepada Nabi Muhammad dari masa ke semasa. Ini adalah perkara yang membezakan antara kitab yang terdahulu. Apabila Quran turun, ya, ayat demi ayat dalam tempoh yang agak lama, maka di pertengahan dalam proses penurunan itu ada pelbagai soalan-soalan yang dikemukakan oleh para sahabat, dan secara langsungnya Nabi menunggu wahyu itu dan Nabi menyampaikan setelah turunnya wahyu tersebut. Itulah bahawa Al-Quran itu ia menurut masa keadaan yang sangat-sangat sempurna. Yang keempat, bagi menyelesaikan masalah yang timbul dalam masyarakat Islam. Timbul satu-satu masalah ketika mana 23 tahun itu penurunan Al-Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan wahyu untuk menyelesaikan persoalan, masalah-masalah yang berlaku dalam masyarakat Islam ketika itu. Sebagai contohnya, bagaimana proses baginda Nabi untuk berdepan dengan tentera-tentera Rom yang mengacau, ingin menguasai tentera Islam di kota Madinah, maka penurunan wahyu itu ia dapat menyelesaikan beberapa perkara-perkara pada zaman tersebut. Kemudian yang kelima, hikmah nuzul Al-Quran, turun Al-Quran beransur-ansur supaya dia menetapkan jiwa Nabi SAW. Dalam tempoh 23 tahun itu ibarat bahawa Allah dan Nabi Muhammad SAW sentiasa berkomunikasi. Bayangkan dalam Al-Quran itu lebih 6,236 ayat, mana bila penurunan demi penurunan itu berlaku dalam tempoh 23 tahun, sentiasa berkomunikasi, sentiasa berhubung perkataan Allah, kalamullah dengan Nabi SAW, menyebabkan Nabi berasa sangat dekat dengan Allah, sangat diperhati oleh Allah dalam setiap kehidupan harian baginda Nabi. Dan yang keenam, ia juga memudahkan pelaksanaan hukum secara beransur-ansur. Sebagaimana contohnya pengharaman arak itu. Pengharaman arak itu mula-mulanya boleh, kerana penurunan pengharaman arak itu, ayat yang turun itu secara beransur-ansur, ada 4 proses penurunan sebelum menghadapi pengharaman arak secara mutlak. Sebelum contoh ayat yang pertama, turunnya arak itu adalah bagus untuk diminum pertama. Kemudian turun ayat yang kedua. Ayat kedua ini memansuhkan ayat yang pertama tu, iaitu dalam arak itu ada manfaat tapi dosanya besar. Kemudian turun ayat yang ketiga. Yang ketiga ni memansuhkan ayat yang kedua, iaitu ayat yang ketiga ini menceritakan jangan hampiri arak bila menghampiri salat. Dan yang keempat, barulah penurunan haram secara mutlak. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Itulah kalamullah. Sesungguhnya arak dan tenun nasib dan sebagainya adalah perkara yang syaitan, maka jauhilah. Itu arahan yang terakhir, jadi memudahkan proses pelaksanaan hukum secara beransur. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, jika awal-awal di kota Mekah pengharaman arak itu telah turun, maka ramailah umat Quraisy ketika itu yang memeluk Islam keluar daripada agama Islam. Jadi jelas penurunan Al-Quran secara beransur-ansur memberi manfaat yang sangat besar kepada Islam. Jadi sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.